Persoalan penting di sini, kita yang hidup ni pasti akan mati, confirm. Tak ada siapa boleh elak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya akan mati, tuan-tuan hak duduk depan saya, puan-puan hak duduk depan saya pun akan mati. Cuma yang kita tak tahu bila ajal tersebut akan datang dan jemput kita. Contoh, saya hak duduk depan tuan-tuan ni sekarang ni dah 46 tahun. Atas dasar kemungkinan, cakap atas kemungkinan, mungkin Allah nak ambil 52, tak tahu. Mungkin Allah nak ambil 63, tak tahu. Mungkin Allah nak ambil 70, saya pun tak tahu. Ataupun mungkin Allah nak ambil 46 juga, tapi sekarang baru bulan Februari. Mungkin nak masuk puasa, nak masuk Ramadan, dia nak ambil, wallahu alam. Ataupun lepas raya Syawal, wallahu alam. Ataupun hujung bulan 12 nak cuti sekolah, wallahu alam. Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Begitu juga dengan harinya, mati tu hari apa, bulannya, bulan apa, tahunnya, tahun apa, pukul berapa, waktu bila, tempoh masa bila, saya tak tahu. Dia nak ambil waktu pagi ke, dia nak ambil waktu syuruk ke, dia nak ambil waktu duha ke, dia nak ambil waktu tengah hari ke, dia nak ambil lepas asar ke, dia nak ambil waktu drama Korea, waktu maghrib tu ke, wallahu alam. Dan begitu juga dengan asbab kematian. Sebab kita nak meninggal, mungkin meninggal secara biasa, tidur dalam bilik tidur kita, atas katil kita, bantal kita, tilam kita. Mungkin juga Allah nak ambil kita di luar rumah kita, atas jalan aksiden, wallahu alam. Jatuh pokok, wallahu alam. Terjun lubang, wallahu alam. Kena langgak tu, wallahu alam. Kena bunuh, wallahu alam. Terbunuh sebagai mati syahid, wallahu alam. Kita tak tahu bagaimana bentuk kematian kita. Dan begitu juga pengakhiran kehidupan kita. Sama ada mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan membawa keimanan tersebut bertemu dengan Allah, ataupun sebaliknya. Tapi kita selalu minta, biarlah kehidupan kita ni berakhir dengan husnul khatimah. Imam duk doa, kita duk doa. Hal selebihnya Allah lah yang lebih mengetahui. Itu permintaan kita. Harap-harap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memakbulkan harapan dan permintaan kita nak meninggal dalam husnul khatimah. Itu impian kita. Bab mati, bila bercakap mati. Tapi sebab itulah bila kita nak kait dengan isu-isu yang ada di akhir zaman, bagaimana keadaan kita nak meninggal, tuan-tuan. Dalam Quran Allah dah ceritakan bentuk-bentuk kematian yang pelbagai. Allah cerita pasal utusan-utusan dia. Dan bila sebut utusan Allah, pasti ada pendukung, pasti ada penentang. Nabi Nuh ada pendukung dia, ada penentang dia. Dan kedua-dua watak tersebut dah lama meninggalkan kita. Mereka semua dah meninggal. Termasuk utusan tersebut sudah diwafatkan Allah. Nabi Nuh wafat, hak sokong dia pun meninggal, hak lawan dia pun meninggal. Tetapi perbezaan dia cuma dua. Pendukung meninggal macam mana, penentang meninggal macam mana. Mati tetap mati. Tuan-tuan, pilihan di tangan anda. Anda nak jadi seorang yang meninggal di hadapan Allah dalam keadaan menjadi pendukung agama Allah, ataupun manusia yang menentang agama Allah, menentang Rasulnya, ataupun manusia yang menjadi penyokong kepada Rasulnya. Semua Nabi-Nabi itu ada benda tu. Faham tak maksud saya? Nabi Hud ada penyokong, ada penentang. Nabi Soleh ada penyokong, ada penentang. Sampailah Nabi Muhammad pun ada penyokong, ada penentang. Agama Islam hari ini pun ada penyokong dan ada penentang. Dan kita semua pasti akan mati. Dan kita nak mati dalam bentuk yang macam mana? Bila kita berbicara mengenai akhir zaman, akhir zaman ni Rasulullah bagi tahu banyak fitnah-fitnah kan dalam hadis-hadis. Dan ada di antara fitnah yang berbahaya yang boleh mengikis akidah, boleh menggelincirkan akidah kita. Itu yang kita duk cerita sangat tu. Ada benda-benda yang dia boleh menyebabkan kita terbabas.
kita terlepas, kita tergelincir. Bab akidah paling penting, takut jatuh pada syirik. Syirik pada akidah, syirik pada i'tiqad, syirik pada amalan, syirik pada ucapan, syirik pada perbuatan. Benda tu kalau tak jaga, kalau tak belajar sungguh-sungguh, takut kita tu terkena tempiasnya. Begitu juga dengan hal syariat. Ada begitu juga dengan hal keagamaan. Begitu juga dengan hal akhlak. Satu lagi Allah sebut bahawa bumi ini juga ada pengakhiran dia. Dan ini Allah lah yang lebih mengetahui. Rasulullah tahu tak bila berlaku hari kiamat? Rasulullah tahu tak? Rasulullah pun tak tahu. Sedangkan dia adalah makhluk Allah, hamba Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling rapat dengan Allah, disayangi oleh Allah, manusia yang diselawatkan oleh Allah. Tapi dalam hadis Jibril, Islam, Iman, Ihsan, bila Jibril tanya Rasulullah, mata as-sa'ah, bilakah berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui, lebih mengerti daripada yang bertanya. Nabi tak tahu. Jibril hak tanya bila kiamat tu, Jibril tahu tak kiamat bila? Jibril pun tak tahu. Tapi Nabi cuma bagi clue apa? Tanda-tanda kiamat. Ada 3 Nabi sebut dalam hadis tu. Bahkan hadis lain Nabi sebut, jadi macam ni kiamat nak dekat, tanda macam ni kiamat nak dekat, kalau macam ni kiamat kecil, kalau macam ni tanda kiamat besar. Bentuk kewaspadaan dan keberhati-hatian untuk kehidupan kita. Bimbang benda tadi. Bimbang benda tadilah. Rasul sebutkan ada satu hadis, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani ni, apa dia? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kita pun jadi pening, apa benda ni yang kami nak ikut sangat Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk dalam lubang biawak. Sedangkan kita berasa kita duk mengaji pasal Yahudi ni, habis ter dah, orang kata habis ter dah. Kok mana lagi agak aku akan terikut ni, aku akan terkena ni, nak jaganya kita. Kok mana lagi belajar tentang Nasrani, kitab tu, kitab ni, kok mana lagi agak-agak akan terlepas aku ni nak jadi ikut depa sahasta demi sahasta. Fikir tuan-tuan. Padahal Nabi bagi perumpamaan apa? Masuk dalam lubang biawak. Biawak tu ni sebuah bahasa kita orang Melayu, lubang dok. Lubang dok, dalam lubang dok tu ada apa? Dalam lubang dok tu ada apa? Orang Arab ni, kalau kita nak cari ibu dok, kita cari dalam lubang. Kalau lubang tu kosong, tak ada apa-apa, ibu dengan bapak dia tu dah lama tinggalkan tempat tu. Kalau hak memang ada ibu, dia mesti ada kala jengking. Dia mesti ada kala jengking, sebab mereka makan benda tu. Jadi seolah-olah jatuh dah lubang biawak satu hal. Dalam lubang tu ada apa? Dalam lubang tadi ada apa? Jatuh dalam lubang. Kalau kita nisbah kita, jatuh dalam lubang aduh sekali dah. Dalam lubang tu kena pula kecak 2 kali penyakit. Rasulullah gambarkan, kamu akan ikut Yahudi dan Nasrani, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal tu, sampai kamu masuk dalam lubang biawak, lubang tok tu. Bukan setakat masuk, dalam tu ada benda lagi, tak lagi mengharu birukan kamu. Binatang-binatang berbisa tadi, tak kira lah kalau jengking, kelipan ke apa duduk dalam tu. Maksudnya memang cari nahas sungguh-sungguh. Tapi sampai hari ni kita duk fikir dah, agak-agak nak ikut tang mana? Tang mana kita nak ikut? Bila sebut sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ni, dia tidak drastik. Dia tidak menampakkan satu benda yang cukup besar. Faham tak? Maksudnya kita akan ikut sikit dia ni macam kesamaran, dia terselindung, dia tersembunyi, sehingga kita rasa benda tu betul. Bukan kata hak jelas memang tak betul. Ni memang nampak atas kepala dah tak betul dah. Dia benda hak sipi-sipi, hak sunyi-sunyi, hak nak dekat, kita duduk sikit lah sekali berak masuk. Fikir-fikirlah bersama.